Assalamualaikum. Bawa cahaya bulan Narumala. Terima kasih kerana lalu. Okey, kalau tak singgah pun tak apa, tak ada masalah, saya faham. Ya, kerana kita semua sibuk, saya pun sibuk juga. Cuma macam biasa hari ni masih lagi saya bertugas, ya, menghantar anak dekat sekolah. Alhamdulillah telah anak pun dah masuk sekolah 7.30 lebih kurang tadi. Dan sementara tunggu trafik jam yang agak orang kata teruk juga pagi ni. Jadi saya tunggulah macam biasa sampai jam 8 untuk saya balik rumah, supaya jam reda sikit. Lepas tu jadi tak adalah membuang masa di dalam pertengahan jalan untuk balik rumah. Jadi itulah. Dan caranya yang terbaik saya rasa, okey, saya pagi-pagi ni saya membuat sedikit perkongsian lah. Dan tajuk kita masih lagi hari ketiga ni, tajuk yang sama. Kenapa kita selalu tak cukup duit? Okey. Jadi seperti mana yang saya jelaskan di siri-siri yang lepas. Okey. Awi, salam ustaz, doakan saya diperluahkan rezeki. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita doakan sama-sama Allah Ta'ala permudahkan rezeki kita semua, termasuk saudara Awi dan semua sahabat-sahabat yang bersama kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi apa yang saya jelaskan dalam dua siri yang lepas, bahawa antara sebab kenapa rezeki kita tidak berkat adalah kerana apa? Kerana kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Rezeki kita adalah daripada rezeki yang haram. Rezeki kita daripada forex trading. Saya bab cerita bab duit haram ni, memang saya terbayang forex trading lah. Kerana itu sebab mereka ni, sahabat-sahabat forex traders ni, dia bukan saja dia buat benda haram, tapi dia ajak berdakwah pula, berdiayah, ajak orang supaya turut melakukan benda yang haram. Jadi sebab itulah saya selalu sebut benda ni kan. Yang lain tu haram juga, banyak juga benda lain. Judi, apa nama semua tu memang haram. Pelacuran pun duit haram. Kalau dia jadi bapa ayam, jadi mak ayam kan, mak ayam, ibu ayam, itu semua haram. Tapi perkara-perkara tersebut yang tidak diwar-warkan, tidak dibuat promosi secara besar-besaran online. Kita tengok forex trading ni kat mana-mana, kita tengok pergi ada Okta FX ni, tengok Wad Dayuk apa benda, Enfizo, Umar lah, macam-macam. Jadi mereka ni tak tanpa segan silu mempromosikan benda-benda haram. Jadi benda ni terpaksalah, terpaksalah saya mana sentiasa sebut benda ni supaya kita semua ingat. Semalam seorang sahabat kita, Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat dah nama dia. Dia kata halal, jadi saya nasihatkan dengan baik, benda ni haram, tak boleh. Okey, ulama seluruh dunia mengatakan dia haram, forex haram kerana leverage je? Bukan, ada banyak sebab. Sebab kalau leverage saja tidak ada masalah, sebab ada syarikat yang menawarkan mana one to one, maknanya kita ada 1,000, kita trade 1,000, kita tak ambil leverage. Jadi memang ada, tetapi haramnya forex bukan hanya sekadar itu. Ada banyak perkara. Yang paling asas sekali ialah tidak ada takabut. Takabut ni artinya penerimaan apa yang kita beli. Itu memang disepakati oleh ulama seluruh dunia. Okey, sebab barang yang kita beli mesti kita dapat, sama ada dia ada dua kaedah penerimaan dia. Sama ada kita menerima secara hakiki, artinya kita pegang. Macam kita pergi dekat foreign exchange tu kan, dekat money changer, kita bagi duit 1,000, kemudian dia bagikan duit katalah 200 USD contohnya. Itu ada takabut, artinya ada penerimaan secara hakiki. Ada juga secara hukmi. Secara hukmi macam ni juga dibolehkan oleh ulama. Contohnya saya bank in RM1,000 dalam money changer punya account, kemudian secara instantly lepas kita masuk je, terus masukkan duit $200 dalam akaun USD kita. Contoh ketika ada buka akaun USD, maka dia terus masukkan duit dalam akaun USD kita. Kita tak pegang duit tu, tapi duit tu telah dimasukkan dalam akaun kita, artinya kita telah pun memiliki barang yang kita beli atau duit yang kita beli tersebut. Okey. Jadi itu pun dinamakan takabut. Jadi kalau tidak wujud perkara tersebut, maka dia jadi haram. Jadi kalau kita tengok dalam forex trading ni, dia tidak berlaku demikian. Kita beli, dia hanya ada dekat platform. Okey. Kalau kita jual ataupun kita contohnya close trade tu, kalau kita terus close trade, kita dapatlah balik
duit tu bersama keuntungan, tetapi dia masih lagi berada dalam kita wallet. Dan wallet tu tidak boleh diguna pakai secara direct, dia kena withdraw dulu. Dah withdraw dulu barulah boleh digunakan. Tapi dalam yang digunakan tu bukan dalam bentuk USD. Kalau kita dekat Malaysia ni, kita akan convert, kena terpaksa convert balik dalam RM. Okey, barulah kita boleh pakai duit tu. Jadi dia tidak beli. Sedangkan sepatutnya kita beli USD, kita boleh terus pakai USD tersebut. Barulah dikira sebagai takabut yang sempurna. Okey, boleh sahabat-sahabat baik. Saham sahabat tidak ada masalah, tetapi kena carilah saham-saham yang patuh syariah. Jadi kalau sahabat-sahabat buka ada CDS punya account, tak kisahlah, boleh buka kat mana-mana. Okey. Kemudian kena pastikan bila kita tengok platform dia tu, kita tahulah dia ada tanda dia ada kecil bulat macam tu dekat apa nama ni, nama syarikat tu. Kemudian dia ada tanda kecil, tanda syariah compliance lah. Dan kalau kita buka akaun syariah, tidak ada masalah. Sebab kalau kita tersalah nak beli, ini pengalaman sikit dalam bursa saham. Jadi kalau kita tekan nak beli contohnya saham yang tidak patuh syariah, dia akan terus pop up. Dia ada pop up tu, dia akan tahu anda tidak boleh membeli saham ini kerana dia tidak patuh syariah. Memang memang sistem dia setting macam tu. Memang tak boleh pakai, tak boleh masuk dalam, kita tak boleh beli saham-saham yang bukan patuh syariah. Baik sahabat-sahabat, berbalik kepada apa yang kita ceritakan tadi, hilangnya keberkatan daripada rezeki. Okey, kenapa rezeki tak cukup? Ialah antaranya kerana kenapa selalu duit kita tak cukup adalah kerana hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Macam mana boleh hilang rezeki? Boleh hilang keberkatan dalam rezeki kerana kita terlibat dengan benda-benda yang haram, rezeki yang haram. Macam saya sebutkan tadi, antara benda yang haram yang jelas, okey, of course riba. Ambil hasil daripada riba adalah haram. Itu memang jelas. Simpan duit di bank contohnya, bank konvensional, kemudian setiap tahun ada interest ataupun ada dia punya bunga, maka ambil itu, ambil tak apa. Ambil tidak mengapa, tetapi tidak boleh gunakan untuk tujuan persendirian ataupun tujuan untuk tujuan kita sendirilah. Tapi kalau kita gunakan untuk awam, orang awam, contohnya letak dekat masjid ke, tidak ada masalah. Ataupun beri kepada orang miskin pun tidak ada masalah. Ulama kata boleh, tetapi tidak boleh guna untuk tujuan peribadi. Contohnya isi minyak. Walaupun minyak tu kita tak makan, tapi tetap tidak boleh kerana asasnya duit haram ini tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi kita. Tak boleh. Ataupun beli toys untuk anak-anak pun tak boleh juga, sebab dia masih lagi terlibat dalam urusan yang berbentuk peribadi. Ataupun kita bagi kat mak ayah kita, yang biasanya duit kita bagi duit kat mak ayah kita, tapi hari ni kita bagi duit forex trading contohnya, ataupun duit interest contohnya, maka itu pun juga tidak boleh. Yang boleh kita bagi adalah duit yang manusia, orang yang tidak berada di bawah tanggungjawab kita memberi nafkah. Itu boleh. Contohnya ada saudara-saudara mara kita yang jauh-jauh, yang tak pernah, orang kata tak pernah hayat hidup kita, dalam hayat kita memberikan bantuan pada dia, maka duit tu boleh digunakan sebab dia tidak berbentuk peribadi. Okey. Kalau peribadi wajib dibersihkan. Kalau sahabat-sahabat yang terlibat dengan forex trading contohnya, dah untung juta-juta contohnya, yang boleh ambil hanya apa dia? Yang boleh diambil hanyalah kapitalnya, modal asalnya saja boleh ambil. Itu tidak ada masalah, tidak khilaf di kalangan fuqaha, boleh ambil dia punya kapitalnya, asasnya, tetapi keuntungan tu wajib dibersihkan. Macam mana nak bersihkan duit tu supaya dia maknanya supaya tidak bercampur dengan duit-duit yang halal, supaya rezeki kita nanti insya-Allah akan menjadi barakah kerana kita telah buang ataupun kita bersihkan harta-harta haram tu daripada duit kita. Caranya ialah kita pergi dekat Baitul Mal, okey, bagi tahu dekat mereka, bagi tahu ini adalah duit haram. Malu ke? Malu nak buat macam mana? Dah memang duit haram. Nak buat macam mana? Takkan kata duit halal bagi tahu mereka ini adalah duit daripada forex trading saya. Sebelum ni saya telah dipengaruhi oleh seorang kawan, dikata ataupun oleh seorang ustaz, mengatakan forex trading ni halal, harus jadi saya pun masuk. So bila masuk, lepas saya untung juta-juta lepas tu tiba-tiba saya dapat tahu bahawa dia sebenarnya haram. Okey, bila saya buat kajian-kajian memang betul haram lah.
Jadi saya buat putusan, saya nak bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Saya tak nak rezeki saya tidak berkat, saya tak nak nanti dibakar di hari akhirat. Jadi saya datang kemari. Nah, ini duit saya, 1 juta contohnya ni. Dia bagi cek lah, dia bagi cek. Tak nak buat cash 1 juta tu banyak sangat, payah kan, bahaya kan. Okey, dia bagi cek ni, duit cek 1 juta, ini duit haram. Jadi kita serahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal akan agih-agihkan duit itu kepada orang-orang yang memerlukan ataupun menggunakan duit itu untuk membuat apa-apa projek lah, yang tidak ada benefit, kebaikan ataupun untuk tujuan kita lah. Okey, untuk umum tidak masalah. Okey, salam Ustaz. Kenapa ramai yang dah tahu trading yang haram tapi ramai lagi yang main? Okey, secara umumnya beginilah. Yang pertamanya adalah Allah Ta'ala tak bagi hidayah dengan mereka. Ni asasnya hidayah. Hidayah ni adalah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tapi ada sebab. Allah Ta'ala tak bagi hidayah pun ada sebab. Sebab yang pertama antaranya adalah kerana kejahilan. Kejahilan ni bukan bermaksud tidak tahu. Dia gini kalau kita tengok di zaman jahiliah, masyarakat jahiliah tu dia panggil masyarakat jahiliah, bukan disebabkan mereka tidak tahu. Mereka tahu, mereka kenal Nabi. Mereka kenal Nabi tapi mereka tidak mengamalkan apa yang Nabi bawa. Itu juga dipanggil jahil. Jahil bukan sekadar tidak ada tidak ada ilmu, tetapi tidak mengamalkan apa ilmu yang diketahui. Ini yang berlaku hari ini. Ramai yang tahu benda itu haram tapi masih lagi berterusan melakukan perkara yang haram tersebut. Okey. Jahil ni maksudnya ilmu ni kena mendalam. Ilmu bukan setakat kita tahu, tetapi kita kena yakin betul-betul bahawa dia haram. Dan kemudian kita juga yakin bahawa kalau haram ni dia punya kesannya sangat besar dalam hati dan jiwa kita. Macam saya sebutkan, bila masuk benda haram, hati kita jadi keras, hati kita maknanya sukar untuk menerima hidayah Allah SWT, sukar untuk menerima nasihat, pandangan orang. Jadi itu di antara kesan dia. Jadi bila kita dah mula makan duit haram ni, dia akan gelap hati. Kita nasihat macam mana pun dia dah sukar, payah. Apatah lagi kalau dia nampak duit masuk puluh-puluh ribu sebulan, contohnya juta-juta. Dah mana ada orang yang trading dah 11 tahun, 12 tahun, berbelas tahun kan, berpuluh tahun. So memang sukarlah bagi mereka untuk kembali kepada ke jalan Allah SWT. Kenapa? Kerana hati mereka sudah menjadi gelap. Sudah menjadi gelap. Bila dah gelap ni memang lagi payahlah nak kembali. Buat dah cakap lah apa benda pun, dia orang tidak akan peduli sebab hatinya telah tertutup. Inilah yang kita risaukan sahabat-sahabat. Kalau kita terlibat dengan benda-benda haram ni, kita risau. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi kita risau sampai satu peringkat Allah Ta'ala tutup kunci, meterikan hati-hati kita, menutup telinga kita, menutup hati kita daripada menerima perkara-perkara yang benar. Inilah yang kita takut. Sebab itulah sahabat-sahabat, elakkan daripada terlibat dengan benda-benda haram. Kerana bila kita makan duit haram ni, hati jadi gelap. Itulah antara sebab kenapa masih lagi ramai yang tergila-gila untuk terus berada dalam benda yang haram. Sebab benda haram ni memang sedap. Benda haram ni sedap. Curi barang curi sedap, melakukan maksiat semuanya sedap-sedap belaka. Sebab apa? Sebab syaitan datang menghiaskan benda-benda haram tu, menjadikan kita seronok, suka, dan kita akan jadi keras hati dan kita tak kisah, tak peduli apa orang kata. Dan kita akan carilah, kita akan create berbagai-bagai alasan untuk kita mempertahankan pandangan kita, walaupun benda tu seluruh dunia mengatakan haram. Mereka tidak akan peduli. Katalah apa benda pun dia tak pedulikan. Kita kata banyak, kita nasihat-nasihat, dia kata ni mestilah ni jealous lah, ini dengki lah, tak senang hati lah dengan orang kaya, macam-macam macam-macam tuduhan diberikan kepada mereka yang menasihati mereka, sedangkan orang yang nasihat mereka ni sayang dekat mereka. Saya dah sebut-sebut saya tidak ada keuntungan apa benda pun. Saya tak dapat satu sen pun daripada apa yang saya nasihatkan. Okey, saya tak ada orang bayar pun saya untuk bercakap benda ni. Jadi bercakap ini kerana kita berasa bertanggungjawab. Yang terlibat itu adalah orang Islam. Kalau yang terlibat ni orang yang bukan Islam, saya tak kisah pun, tak apalah. Bagi mereka itu adalah halal. Bagi orang yang bukan Islam semuanya halal kan.
Jadi yang jadi isu ialah yang mempromosikan forex trading ini, online ini adalah sahabat-sahabat kita orang Islam. Bila orang Islam, kita wajib menyayangi mereka, dan wajib kita tanda kita sayang pada sahabat-sahabat kita adalah dengan cara kita menasihati mereka, memperingatkan mereka tentang hukum Allah, memperingatkan mereka tentang azab Allah SWT di akhirat. Itu tujuan, itu tugas utama kita. Jadi bukan kerana kerana dengki. Apa nak dengki? Saya sangat seronok sahabat-sahabat bila first time saya join TikTok. Saya tengok ramai anak-anak muda pakai Lamborghini, pakai BMW, pakai Ferrari lah, macam-macam. Saya sangat kagum pada mereka, dan saya Masya Allah, hebatnya. Tetapi bila saya tahu mereka ini terlibat dengan benda haram, jadi hati saya jadi tawar lah. Jadi tawar. Sebab apa? Sebab Allah kesian rasanya. Sebab kenapa mereka ni sanggup buat benda haram macam ni, sedangkan mereka tahu benda ni memang haram. Walaupun ada seorang saja ustaz dalam dunia ni yang kata dia halal, yang lain semua kata haram. Duduk pegang yang seorang tu lah juga. Ya Allah, kenapa lah inilah yang masalah berlaku. Betul saudara Ahmad Zulkifli, hati mereka dah gelap dengan duit, dengan habuan dunia. Betul. Baik, Tok Rah Lubuk Kek. Salam Ustaz. Boleh Ustaz terangkan sedikit mengenai quantum metal? Saya nak join tapi masih was-was. Okey. Baik, untuk makluman sahabat, saya memang bersama dengan quantum metal lebih kurang setahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan betul, saya peringkat awal pun saya pun masih lagi rasa was-was. Okey. Masih lagi ada rasa keraguan, khususnya dari sudut hukum. Okay, sebab kita tahu selama ini bahawa kita tidak boleh berurusan, contohnya emas ni barang ribawi, barang yang boleh berlaku riba di dalamnya. Kalau kita buat transaction dalam emas, dia boleh berlaku riba. Tetapi kenapa? Kerana kita bila kita beli emas di online ni, kita rasa macam benda tu ada penangguhan. Sebenarnya tidak. Bila saya buat kajian dari sudut hukumnya, dan saya dapati pada masa tu quantum metal ada penasihat syariah dia, iaitu daripada Isra Consulting, yang mana syarikat ini memang ditubuhkan oleh bank negara. Dan bila saya cek dari sudut halal ni tidak ada masalah. Okey, jadi oleh kerana ada penasihat syariah, dan bila saya tengok pun pandangan ulama pun, kalau kita tengok fatwa mufti di wilayah persekutuan pun kita tengok ada diterangkan, bukan cerita pasal quantum metal lah, tapi secara konsep membeli emas. Sebab kita membeli emas ni secara online, adakah dia diharuskan? Okey, maka kalau sahabat-sahabat cuba cari-cari dekat mana, pergilah buka TikTok apa semua, kat mana pun ada banyak, ataupun dekat YouTube, ataupun dekat Google kan membeli emas secara online. Jadi semua ulama mengatakan dia haruskan. Sebab bila kita beli emas, dia tidak boleh berlaku penangguhan. Okey, tetapi penangguhan itu bukan bermaksud maknanya penangguhan macam biasa. Kita beli emas, contohnya kita pergi kedai emas, kita bayar duit, kita nak beli emas, harga nilai dia 1,000. Kemudian token masuk kata, okey, barang yang cik nak ni belum sampai lagi, tapi cik boleh bayar dulu 1,000. Kemudian sekarang nanti dalam masa 2 jam ni kita dapatkan emas tu. Itu tak boleh. Dalam hukum syarak tidak boleh jual beli secara tangguh macam tu. Tetapi apa yang berlaku dalam pembelian emas online ini, kita beli online, dia terus masuk dalam akaun kita. Mana kita terus boleh buka, tengok akaun mana emas tu sudah pun dihantar. Beberapa gram emas kita, katalah 1,000 tu kita dapat 4 gram. Okey, 4 gram tu dah ada dalam akaun kita, dalam akaun emas kita. Kalau di quantum metal kita boleh nampak lah 4.001 contoh gram. Jadi itu dianggap telah pun menerima secara serta-merta kita punya emas. Jadi itu pun dianggap sebagai satu kaedah taqabud, satu kaedah penerimaan barang yang kita beli, emas itu tadi. Jadi daripada situ saya melihat okey, dari sudut hukum tidak ada masalah. Kemudian saya tengok juga dari sudut perundangan. Jadi tengok perundangan pun tidak ada masalah. Dari sudut undang-undang tidak salah, sebab ini adalah merupakan trading. Kita beli emas, kita simpan emas dekat sana. Okey, jadi bagi saya tidak ada masalah. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak masuk quantum metal, saya tak nampak ada masalah. Dia antara syarikat perniagaan emas yang patut syariah, sama juga macam public gold, macam public gold. Jadi sahabat-sahabat, Tok Raf ni boleh carilah mana-mana sahabat-sahabat yang buat, yang dekat, yang dikenali,
yang boleh membantu untuk mengembangkan bisnes ini, okey, boleh join mereka. Tapi kalau belum boleh pergi klik dekat saya punya bio, boleh join kami pun boleh. InsyaAllah kita akan guide, insyaAllah. Baik. Kita ada cuma 2 minit saja lagi. Saya baru buat GCA Ustaz 500 RM, agak-agak dapat berapa ya Ustaz dalam masa 3 tahun. Okey, kita tidak boleh menjangkakan. Okey, GCA ni maksudnya Gold Convert Account, mana 500 kita boleh dapat 85% lah, kita keluarkan 85%. Ini pun satu kaedah yang bagus lah. Kalau kita dapat gaji, kita beli emas dulu. Lepas kita beli emas, kita boleh keluarkan 85%. Kita guna 85% tu. Dan duit yang kita beli tu, emas tu memang terjaga, ada kat sana. Jadi kelebihan dia lah. Tapi saya tak boleh nak cerita secara detail sini sebab masa pun sangat terhad. Pukul 8 saya kena berhenti. Baik, jadi GCA tu maknanya kita tak boleh. Pertama, emas ni memang jangkaan kita sekitar 10% lah setahun. Dia punya value dia akan meningkat lah. Anggaran macam tu. Kalau average lah, average yang 10%. Kadang-kadang dia lebih tinggi, kadang-kadang lebih rendah. Jadi emas memang long term punya pelaburan. Cuma kadang-kadang hari ni kita beli, kadang-kadang besok naik, memuncak naik. Mencanak naik dia punya harga. So kita boleh jual terus, tidak ada masalah. Okey. Baik. Jadi untuk detailsnya sahabat-sahabat, saya tak boleh jawab sekarang kerana masa agak terhad. Okey, satu lagi soalan saya nak jawab di sini, walaupun dah pukul 8, last minute 2. Betul kalau buat Islamic loan dia mesti ada unsur? Tidak ada. Yakinlah sahabat-sahabat, kalau kita dah buat Islamic loan melalui kaedah syarak, maka tidak ada unsur riba lagi. Sebab di bank ni dia ada penasihat syariah dia sendiri, kemudian dia berada di bawah kolam bank negara. Jadi tidak boleh, dia memang tidak dibenarkan, maka tidak boleh berlaku adanya unsur-unsur riba di dalamnya. Kalau ada, maka dia tidak patuh syariah. Bila tak patuh syariah, maka produk itu tidak boleh dipasarkan. Okey. Jadi itu sikit sebanyak perkongsian saya pada pagi ni sahabat-sahabat. Dah pukul 8, saya macam biasa jam 8 saya kena berhenti kerana saya punya ada tugas hakiki saya yang perlu dilunaskan. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat bersama saya pagi ni. InsyaAllah, terima kasih. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ada kebaikannya, ya Allah. Ya baik, daripada Allah SWT yang Maha Kuasa, al-Karim, saya sedih minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.